Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din waftah alaina futuhal arifin waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina hikmatak wa inshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain. Amin. Alhamdulillah, pertama selamanya marilah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Ta'ala masih lagi mengurniakan kepada kita daripada segala nikmat yang diberikan kepada sekalian hamba-hambanya. Daripada nikmat kesihatan, sihat sempurna tubuh badan kita, boleh pakat-pakat hadir ke rumah Allah Ta'ala ini untuk mengerjakan ibadat kepada Allah Ta'ala, menepati dengan kehendak ataupun matlamat dijadikan manusia lita'abbuda ilallah, untuk kita beribadat kepada Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala masih lagi memanjangkan umur kita, masih panjang umur kita, masih lagi boleh bernafas di atas muka bumi Allah Ta'ala ini. Sebagai satu tanda Allah Ta'ala bagi peluang kepada kita untuk kita terus bertaubat. Untuk sebenarnya Allah Ta'ala bagi peluang untuk kita beribadat dan bertaubat kepada Allah di atas dosa-dosa yang telah kita lakukan kepada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan segala perbuatan kita, segala amal ibadat kita, segala perkara-perkara kebajikan yang kita lakukan, kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dapat kita jadikan sebagai bekalan kita, sebagai saham akhirat kita, untuk kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat nanti insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita sambung kuliah kita daripada kitab Fiqhus Shalah. Kitab Fiqhus Shalah pada muka surat 31. Dan kita masih lagi membincangkan ataupun kita masih lagi berada pada tajuk, pada bab dosa dan juga hukum orang-orang yang meninggalkan sembahyang. Bagaimana telah diceritakan oleh tuan pengarang kitab ini kepada kita, beserta dengan dalil-dalil yang telah dibawa kepada kita pada kuliah-kuliah yang lepas, menunjukkan bahawasanya apakah yang dikatakan sebagai tahap ataupun orang kata gelaran bagi orang-orang yang meninggalkan solat, kata Allah Ta'ala dan juga kata para ulama kepada kita bahawa orang yang meninggal semaya ini adalah lebih hina daripada iblis, lebih rendah martabat daripada iblis. Kenapa? Kerana iblis dia dikatakan sebagai berdosa. Iblis dibenci ataupun karahallahu ta'ala alaih, dibenci oleh Allah Ta'ala akan iblis kerana dia tidak mahu sujud kepada Adam. Makna kata tidak mahu untuk hormat kepada Nabi Adam. Bagaimana diceritakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, bahawasanya apabila Nabi Adam diminta supaya pakat hormat berapa ke Nabi Adam, pakat sujud hormat kepada Nabi Adam, illa iblis aba wastakbara, kecuali iblis tak si hormat. Maknanya iblis durhaka kepada Allah Ta'ala atas sebab tak si sujud kepada makhluk. Bukan nak kata iblis tu mulia tak, tapi ayatnya bagi manusia yang tinggal ibadat solat maka lebih berat daripada iblis. Kenapa? Kerana ibadat solat ialah bagaimanakah kita sujud kepada Allah Ta'ala.
Ni, maka pada malam ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah, kita sambung lagi daripada kata-kata pengarang rahimahullah kepada kita daripada berkenaan dengan hukum ataupun dosa bagi orang-orang yang meninggalkan solat. Baik, sambung dalam kitab. Dan daripada Jabir radhiyallahu anhu, tengok pada muka surat 31, di tengah-tengah tu ada. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, bila sebut radhiyallahu anhu maknanya salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jabir ni merupakan salah seorang sahabat Nabi yang hebat. Pernah memasuki ataupun menyertai semua peperangan kecuali perang Badar dan juga perang Uhud. Noyaknya dia ni, akrabnya dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata ulama, Jabir ini merupakan orang pertama hok pergi ziarah makam ataupun kubur Imam Husain. Husain anak kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Bila mana meninggal, bila mana dimakamkan, maka dialah Jabir radhiyallahu anhu inilah yang mula-mula sekali pergi melawat. Setelah dia tahu berita bahawasanya Imam Husain anak kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah telah dibunuh. Hebat dia ni. Bahkan kata ulama, dia juga yang merupakan salah seorang daripada orang-orang Ansar. Orang Ansar ni bila mana berlakunya hijrah Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Madinah, maka dia inilah daripada kalangan Ansar yang membantu golongan Muhajirin. Maknanya golongan Ansar hak duduk di Madinah, Muhajirin orang yang berhijrah tu daripada kota Mekah. Adapun golongan Ansar, maka mereka inilah yang membantu golongan-golongan ataupun daripada kumpulan Islam yang berhijrah bersama Rasulullah. Hebat Jabir ni. Maka diceritakan daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Dia kata dia dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam royak lagu mana? Inna bainar rajuli wa bainal kufri tarkas salah. Maksud dia sesungguhnya orang yang meninggalkan sembahyang, iaitu apa dia? Ialah perkara yang menghubungkan seseorang dengan kufur. Maknanya hubungan manusia ataupun hubungan orang Islam dengan orang kufar ataupun orang kufur ialah bagaimana semaya dia. Kalau dia tak semaya, maka serupa dengan orang kafir. Walaupun hakikat orang kafir semaya lagu dia lah. Dia sembah toko, itu tidak dipanggil semaya. Itu dipanggil ibadat penyembahan. Disembah Tuhan dia. Benda-benda yang dianggap sebagai ilahi, sebagai Tuhan dia. Ada sembah pokok kayu, ada sembah berhala, ada sembah api dan sebagainya. Maka itu semua dipanggil sebagai pemahaman, bukan agama. Adapun agama, kata Allah Ta'ala, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama indallah, di sisi Allah. Maknanya sebenar-benar agama yang layak pada Allah Ta'ala bagi makhluk, iaitu Islam. Kita dah kata agama ke apa? Agama Kristian, bukan agama. Itu pahamnya semata-mata. Kerana apa? Kerana yang membezakan agama-agama lain dengan Islam ialah bagaimana pemahaman mereka. Islam percaya dengan dua kalimah syahadat, adanya Allah Ta'ala sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pesuruh Allah. Itu Islam. Adapun pemahaman lain, contohnya kristianisasi, agama Kristian ataupun fahaman Kristian, memahami bahawa adanya konsep tiga Tuhan. Bahasa Inggeris ataupun kitab dia tu sebut sebagai konsep Trinity, tiga Tuhan. Tuhan ayah, siapa dia? Allah. Tuhan anak, siapa dia? Nabi Muhammad ataupun Isa. Ada Yesus, pakai edah di bahasa dia sebut Yesus, Isa tu. Kemudian ada Tuhan Mak, siapa dia? Maria, Mary. Itu konsep yang berbeza, menyebabkan berlakunya silap faham. Bagaimanakah bagaimanakah berubahnya kaum-kaum daripada kaum Bani Israel. Kita melihat bahawa kalau ikut lo ni, kalau ikut zaman lo ni, bila sebut orang Israel pakat beci belaka.
Ni benci berlaku, pakak marah berlaku. Sedangkan hakikat sebenar Bani Israel adalah daripada keturunan Nabi Musa dan Nabi Isa. Di dalam Quran sebut ya Bani Israel. Hakikatnya hak dulu bagus. Bani Israel sebelum pada zaman Nabi SAW, pada zaman-zaman dahulu, belum pada turunnya Islam yang hakun, yang sebenar-benar melalui Nabi Muhammad. Masa tu Bani Israel tidak sepuluh ni. Maknanya merupakan satu kaum semata-mata. Tapi sekarang bila mana sudah ada fahaman-fahaman yang menyebabkan berlaku rusaknya Bani Israel. Kalau ikut kaedah asal agak dia ni satu kaum yang mulia lah. Kenapa? Kerana ramai Nabi-Nabi daripada kalangan Bani Israel. Itu ayatnya Islam tidak berpegang kepada bangsa. Kita Melayu tak sehu, kita Melayu. Kita Cina, kita Arab sekalipun tak sehu. Kenapa? Kerana hak sebenarnya lihat kepada insting dalaman. Allah Taala sebut dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, innallaha la yanzuru ila qulub, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakinallaha yanzur ila qulubikum wa a'malikum, kata Nabi. Nabi kata Allah Taala tak tengok sebelah luarmu, mu bangsa ke apa tak tengok. Ataupun dari segi luar kamu hebat, pakai jubah bercelerak serbai besar batu, Allah Taala tak tengok. Ni Allah Taala juga tak tengok amwalikum, daripada harta kamu banyak sebesar-besar gunung sekalipun, Allah Taala tak tengok. Walakinallaha yanzur, tapi Allah Taala tengok ila qulubikum wa a'malikum, dalam hati kamu, amal kerja buat kamu setara mana. Sebab itulah Allah Ta'ala sebut juga dalam Quran, inna indallahi atqakum, sesungguhnya di sisi Allah Ta'ala tak ada benda lain kepada atqakum, yang bertakwa ya. Marilah kita keturunan kerabat siapa sekalipun, kerabat raja legeh sekalipun, macam contoh dia ni. Tapi ayatnya Allah Ta'ala tak tengok. Hak tengoknya gapo dia hak kerja buat kita, gapo dia akidah kita, adakah kita berpegang kepada akidah ahli sunnah wal jamaah. Ni maknanya yang menghubungkan kita dengan kufar begitu juga. Tak saudara hebatlah kita setara mana kalau kita tak semaya, maka kata Nabi SAW seumpama kufar juga. Itulah hubungnya dia. Sebab itu kita kena jaga, jangan sampai kita termasuk daripada gelar orang-orang yang digelar oleh Nabi sebagai orang-orang yang ada hubungan dengan kufar. Maksudnya orang-orang yang seumpama dengan orang kufar. Dah menggotok semaya. Baik. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Taala, maknanya di sini satu orang kata satu hak ataupun satu peringatan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita supaya kita jaga semaya. Layaknya Nabi banding gitu supaya kafir Nabi banding. Kenapa? Kerana pentingnya muhimmun as-salatu 'alal muslimin. Kepentingan semaya itu bagi orang Islam kena jaga betul. Dijaga baik-baik, jangan sampai kita luput pada bab semaya. Sebab itu kena belajarlah. Nak semaya kena belajar. Soal lekat tak lekat tu nombor dua. Kadang-kadang semaya lekat pun tak sempurna juga. Nak kena belajar. Al-ilmu bit-ta'allum, ilmu kena belajar. Tak nanti cokok tunggu orang mari ajar tak. Kita kena usaha cari dulu, cari sumber-sumber boleh kita belajar. Baik, siapa lagi? Ijma' para ulama. Apa maksud ijma'? Ijma' asalnya daripada perkataan bahasa Arab. Ijma' jam'un, asal kalimah mufrad dia jam'un. Jam'un, jam'ani, ijma'. Tu kalau orang belajar bahasa Arab. Budak-budak sekolah Arab, biasa ngaji pondok dia tahulah kaedah bahasa Arab. Maksudnya ijma' iaitu kumpulan daripada kesepakatan pendapat-pendapat. Maknanya daripada majoriti lah kita kata, ramai-ramai ulama, para ulama mengatakan bahawa hukum orang yang meninggalkan sembahyang adalah menjadi kafir. Ijma' maknanya pendapat majoriti. Tapi kita nak tengok sebab apa? Kalaulah dia ingkar tentang wajibnya, maknanya kalau dia ingkar wajib semaya, maka ijma' ulama, maknanya seluruh daripada kalangan ulama sepakat kata belaka orang hak tinggal semaya kerana dia ingkar,
kerana dia menafi ibadat ataupun kewajipan semaya, maka jatuh kepada kufar. Tak nanti kalau kita pergi sembah tak tahu ni tak nanti kalau kita syirik, tinggal semaya kerana kita tak say, kerana kita malah, kerana kita kata Allah Ta'ala tak wajib pada kita, maka jatuh pada kufur selalu. Kena ingat, apa-apa saja hukum mutlak, maknanya hukum hak jelas Allah Ta'ala beri kewajipan kepada kita. Bila mana kita menafi, maka murtad wal a'yadha billah. Bila kita menafi kita kata puasa tak wajib sedekah benda tu kita kata hukum qat'i jelas Allah Ta'ala sebut, maka kufar, jadi kafir kita, murtad serta merta, walaupun gurau, walaupun kita royak dengan betul. Kena ingat benda ni kadang-kadang jadi benda main-main lah ni. Dia kena ingat. Maknanya daripada keseluruhan ulama, majoriti kalangan ulama sebut, kalau kita tinggal semaya kerana kita ingkar, kita menafi, kita kata semaya tak wajib, maka jatuh kepada kufar. Baik, sama belakang pula. Kemudian orang yang meninggalkan sembahyang, kalau tadi dia tinggal kerana dia ingkar, dia tinggal kerana dia kata tak wajib, maka jatuh kepada kufar. Kalau dia tinggal semaya dengan sebab malah sahaja, dia malah semata-mata, padahal dia beriktikad wajibnya, sedangkan dalam masa yang sama dia tahu semaya tu wajib, saja dia malah, maka di sana ada 3 pendapat ulama tentang hukumnya. Hak ni kata pengarang kita diambil, tengok buku surat bawah sekali tu ada ditulis At-Targhib wa Tarhib min Hadits Syarif, jilid 1 muka surat 379 oleh Al-Munziri. Hak ni tuan-tuan merupakan satu sandaran ataupun satu sumber yang dibawa oleh pengarang kitab ini tentang bagaimanakah dia mendapat nas, ataupun bagaimanakah dia mendapat penerangan daripada ahli kitab, daripada kalangan pengarang daripada kitab-kitab tentang bagaimana hukum semaya tadi. Kalau kita pergi di kedai kitab dan sebagainya, boleh cari kitab, nama dia kitab Targhib wa Tarhib. Dia merupakan kitab ni dikarang oleh salah seorang ahlul hadis, nama dia Al-Munziri, ringkah dia dipanggil Al-Munziri, nama penuh dia Imam Al-Hafidz Zakiyuddin Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Munziri. Dia ni orang Syam. Syam ni Syria, dia dekat Syria lah Syam ni. Maka tuan-tuan, di sini daripada kitab tersebut, daripada kitab At-Targhib wa Tarhib, dibawa kesimpulan bahawasanya orang yang tak semaya, orang yang meninggalkan semaya tetapi malah, maka di sini ada 3 pendapat ulama. Maksudnya bukan ulama semua bersepakat supaya tak. Bila bab tinggal semaya kerana malah, banyak pendapat. Yang pertama, orang itu tidak menjadi kafir, tetapi dia menjadi fasik. Fasik ini kena ingat, salah satu daripada golongan yang dibenci dan juga tak suka lah di pihak Allah Ta'ala dan juga di pihak semua lah. Dia fasik ni merupakan orang, ataupun pada asalnya fasik ialah daripada kalimah bahasa Arab fasaqa, yafsiku, dia fasqan ataupun fusuqan. Ini kalimah bahasa Arab. Gapo dia fasik ni? Fasik ini maksudnya dia derhaka, dia tinggal perintah Allah Ta'ala. Itu salah satu maksud. Maksud lain pula dalam kitab lain, dalam kitab sana yang sebut daripada kitab Lisanul Arab pada bab yang ke-10 muka surat 308. Dalam kitab lain pula disebut oleh ulama dalam kitab Hasiyah Al-Qalyubi wa Umairah, disebut bahawa fasik pula ialah istilah bagi orang yang sentiasa ataupun dia buat dosa besar dan dia mengekali dosa kecil. Taing-taing jarang-jarang buat dosa besar, lepas tu buat dosa kecil tu orang panggil mutawatir, berturut-turut duk buat dosa kecil semua. Ni. Maknanya di sini daripada 2 pendapat ataupun 2 buah kitab ini juga disebut daripada kitab lain, antaranya kitab Tafsir Fathul Qadir, disebut oleh Imam Asy-Syaukani. Apa dia? Bahawa Imam Qurtubi pula sebut fasik-fasik ini dia keluar daripada taat kepada Allah. Dia Islam, dia mengaku beriman kepada Allah, tetapi dalam masa yang sama dia ni buat maksiat.
dia keluar daripada taat kepada Allah, tak semaya, tak puasa. Dia maknanya dikira kalangan orang yang fasik. Maka kesimpulannya orang fasik ni siapa dia? Iaitu orang-orang yang mengekali dosa kecil, dalam masa yang sama jarang-jarang dia buat juga dosa besar. Siapa dia tu? Kalangan kita. Tak sedang tengok orang lain, tengok kita ya. Ni. Maknanya kalulah daripada kalangan kita, selagi mana kita tidak menafikan ibadat solat sebagai satu kewajipan, kita tinggal kerana malas, kerana letih, tak kira apa saja alasan sekalipun, bila mana kita masih mengakui bahawa semaya itu wajib, maka dikira kita ni jadi fasik, termasuk daripada kalangan ataupun golongan orang-orang yang fasik. Walaupun kita kata sekira-kira tidak jadi kufur, tapi fasik ni berat juga tuan-tuan. Ni bila bunyi fasik ni tak sel kalau boleh. Sebab apa? Sebab dalam Quran pun Allah Taala banyak sebut pasal fasik ni. Jangan ingat tak apa tak kafir. Tak keluar daripada Islam, fasik je. Kenapa? Dia pergi pada hadis Nabi katakan, kullul muslimuna yadkhulunal jannah. Walau kana fasiqan, kata Nabi. Orang Islam kukuk mana pun boleh masuk syurga walaupun fasik. Dia pergi lagu tu. Betul, hadis Nabi sebut lagu tu. Tapi kita kena faham hadis ataupun ahli muhaddisin, dia katakan ba'da azabin wa intal. Apa dia maksud dia? Boleh, tapi selepas azab yang pedih dan berpanjangan. Duduk situ. Dia tak apa fasik. Sebentar yang masuk syurga, masuk neraka. Tuhan bakar boleh masuk syurga lah. Sedap kecek dia. Dengan api neraka tu tidak panas. Kata ulama, disebut oleh para ulama antaranya bahawasanya api neraka ni satu bunga daripada api neraka tu. Bunga dia tu, kecil api tu, bila jatuh ke muka bumi ni hacul pun berkecam. Tu pun setara tu pun setelah mana Nabi masuk dah kan kira. Ada berlaku pada peristiwa Isra' dan Mi'raj. Satu ketika Nabi dia benar tengok masuk dalam api neraka untuk tengok keadaan lagu manakah ataupun tempat-tempat Tuhan cedek kepada umat dia. Masuk syurga, sekian. Dia tengok macam mana gambaran syurga. Begitu juga masuk dalam neraka, Allah, Nabi siapa sedih. Bahkan kata Allah Ta'ala, bila mana Nabi kau sedih, kau selu api neraka, kau sejuk. Maka kata malaikat, ya Rasulullah, keluarlah mu. Allah Ta'ala suruh tubik. Sebab apa? Takut api neraka jadi sejuk. Sedekah lepas pada tu pun ulama sebut dah, bunga dia jatuh pada dunia pun hancur kecap. Dan kita kena ingat kita dicipta pada hari akhirat, dibangkitkan semula untuk menerima pembalasan. Dia bukan hidup nak suruh mati, nak suruh hidup terima balasan yang kita buat atas apa yang kita buat atas dunia. Sebab itulah tuan-tuan, kena ingat fasik, jangan kita ambil mudah. Jangan kita kira tak apa fasik tidak kufar, tak boleh. Antaranya Allah Ta'ala sebut wa ammal fasiquna fakanu li jahannam hataba. Daripada surah Al-Jin ayat 115 Allah Ta'ala katakan, adapun orang-orang yang menyeleweng dari jalan yang benar, maka mereka menjadi bahan bakaran bagi api neraka. Dalam kurungnya Allah Ta'ala sebut wa ammal fasiqun, orang yang fasik. Siapa dia? Antaranya orang yang ingkar semaya tadilah. Tinggal semaya kerana malas, tinggal semaya kerana tak buat. Maka wajib atas pihak yang berkuasa bertindak menyuruhnya bertaubat kembali mengerjakan sembahyang. Ini penerangan bagi ayat tadi. Hukum yang pertama jadi fasik, tapi dalam masa yang sama orang yang ada kuasa kena suruh dia bertaubat semula. Apa maksud bertaubat? Mengucap ke semula? Dah. Bertaubat taba ilaihi, maknanya kena ulang ibadat tersebut. Sebab apa? Pasal dia tidak jatuh kepada murtad, tapi dari segi taubat atas dasar dia tinggal ibadat wajib. Maka sekiranya dia enggan bertaubat, maka dijalankan ke atasnya hukum had. Hukum had iaitu hukum hudud lah. Kaedah hudud, jangan kita fikir bila hudud kat tangan. Bila hudud dia rejek sampai mati. Ada hudud ni hukum Islam. Kembali kepada hukum Islam. Kalau disebut pada di dalam kitab ni, iaitu lagu mana dibunuh dengan pedang.
Hak ni bagi orang hak tak sah ulang ibadat tersebut. Dia tak semaya, tapi bila disuruh supaya dia semaya, bertaubat dia suruh semaya, tak sah. Maka pada zaman Khalifatul Rasul dulu, zaman Rasulullah dulu, siapa hak tak sah buat semaya ataupun tak sah semaya, setelah mana dia tinggal semaya, maka kena bunuh dengan pedang. Ini hukum asal dia. Pahala ni lah ke mana lah ni? Tak ada. Tidak ada penegasan. Tidak ada kuat kuasa atas orang yang tinggal semaya. Tak pakai emas, tak pakai topi, kena denda dia ni. Dia tak pakai topi, tak masuk pasar raya, tak pakai topi, kena denda. Pergi polis, kena denda. Tapi tinggal semaya, tidak ada. Tapi hukum sebenar, sepatutnya kena. Noyaknya, jangan pandai kepada orang lain, tengok pada diri sendiri. Benda-benda ini sebenarnya yang boleh menjadi hak ataupun hukuman kepada kita. Bila nampak kita ni berasa tinggal, maka wajib kita atabihi pauron, kata ulama. Wajib kita kotor. Habis waktu kotor. Kalau dalam waktu lagi, semaya. Habis waktu kotor, jangan habis waktu, biarlah habis dah waktu. Tak payah kotor dah, semaya lain pula lepas ni. Dah wajib kotor. Putih tu. Pasal apa? Pasal ibadat wajib. Itu dibunuh dengan pedang. Maknanya kalau tak taubat juga, maka kalau zaman dulu, khalifah dulu dia bunuh dengan pedang. Inilah pendapat daripada Imam Malik, Imam Syafi'i dan jumhur ulama salaf dan khalaf. Dia salaf dan khalaf ni pun panjang cerita, insya-Allah kita akan hurah pada kuliah akan datang lah. Jadi hukum yang pertama, orang tinggal semaya, walaupun dia tahu wajib tapi dia malas semaya, maka hukum dia iaitu fasik. Pakai ingat, pakai ambil iktibar berlaku daripada isi kitab yang telah hamba baca sebentar tadi, insya-Allah. Orang yang kedua hukumnya iaitu orang itu menjadi kafir, hukumnya sama seperti orang mengingkari wajibnya. Wallahu a'lam bissawab. Insya-Allah pada kuliah akan datang kita sambung dua lagi daripada hukum ataupun dosa orang-orang yang meninggalkan solat, insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.